Hai, nama saya Rachel Thai. I selalu datang sini bersenam. Amat gembira sangat sebab tempat ni best. Bandar Mampan bukan sekadar dilihat sebagai sebuah bandar yang membangunkan keadaan fizikal yang terdiri daripada bangunan dan infrastruktur bandar sahaja, tetapi ia juga perlu menitik beratkan isu keupayaan sesebuah bandar tersebut untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar sejajar dengan Sustainable Development Goals yang telah ditetapkan oleh United Nations, iaitu Sustainable Cities dan Community. Ia telah difinasikan Bandar Mampan sebagai bandar yang berdedikasi untuk mencapai 3 aspek yang utama, iaitu kemampanan ekonomi, kelestarian alam sekitar dan keseimbangan sosial. Dalam erti kata lain, kolerasi di antara manusia dan persekitarannya adalah merupakan elemen penting dalam menentukan kemampanan sesebuah bandar itu. Sesebuah bandar harus disokong oleh kesedaran penghuninya bagi meningkatkan kualiti persekitaran. Salah satu solusi yang berkesan adalah melalui pembangunan taman awam, pembangunan taman-taman persekutuan, pembangunan jaluran hijau dan promenade atau landscape pembandaran, di mana bandar-bandar di seluruh negara ini perlu dilengkapi dengan keadaan pembangunan landscape yang teratur dan sistematik. Pembangunan landscape pembandaran dilihat mampu memberi seniji kepada kehidupan berkualiti di dalam sesebuah bandar. Terdapat banyak pembangunan taman-taman di kawasan-kawasan bandar, contohnya taman yang mampu mengurangkan kesan urban heat island, di mana kawasan-kawasan kediaman ataupun kawasan-kawasan bandar tersebut dibangunkan dengan meningkatkan kualiti landscape, dan di samping ia pembangunan landscape ini juga dapat mengurangkan suhu mikroklimat setempat. Ini sudah pasti memberi kesan keselesaan kepada pengguna-pengguna ataupun penghuni sesebuah bandar itu apabila kawasan bandar tersebut dibangunkan ataupun dilengkapi dengan pembangunan landscape yang sempurna dan teratur serta ia dijalankan secara komprehensif. Ia juga memberi ruang kepada penduduk-penduduk tersebut untuk menjalankan aktiviti rekreasi, riadah dan juga meningkatkan keupayaan sesebuah masyarakat itu mengamalkan gaya hidup sihat. Malah ia mampu meningkatkan nilai ataupun kualiti hartanah sesebuah kawasan dengan adanya pembangunan taman-taman di sekitar kawasan tersebut. Menurut satu kajian yang telah dijalankan, nilai pasaran ataupun nilai hartanah untuk sesuatu kawasan perumahan ataupun kawasan pembangunan yang mempunyai taman awam ataupun taman-taman di sekitarnya boleh meningkat di antara 8% sehingga 20% berbanding dengan hartanah yang jauh daripada kemudahan taman awam atau kemudahan landscape yang lengkap. Menyedari keperluan untuk membangunkan bandar-bandar dalam bentuk menggalakkan pembangunan bandar hijau, bandar yang mana konsep pembangunan bandar di negara ini telah pun dipelopori sejak 20 tahun dahulu, di mana kita menggalakkan pembangunan bandar dalam taman dan sebagainya. Bandar Raya Kuala Lumpur merupakan salah satu daripada bandar yang tidak terlepas daripada tujuan untuk pembangunan sebuah bandar dalam taman. Salah satu daripada usaha yang telah pun melibatkan Jabatan Landscape Negara secara langsung adalah pembangunan Taman Persekutuan Bukit Kiara. Taman Persekutuan Bukit Kiara ini merupakan satu daripada tapak taman awam yang terdapat di Bandar Raya Kuala Lumpur, yang mana telah pun diusahakan atau dibangunkan untuk tujuan kemudahan masyarakat setempat, iaitu pembangunan bagi tujuan kegunaan bagi penduduk di Taman Tun Dr. Ismail. Walau bagaimanapun, pada tahun 2007 kerajaan telah membuat keputusan untuk membangunkan Taman Persekutuan Bukit Kiara, di mana Jabatan Landscape Negara telah diberi tanggungjawab
untuk mengkaji kawasan-kawasan yang bersesuaian untuk pembangunan taman awam berskala besar. Pemilihan telah dibuat untuk membangunkan Taman Persekutuan Bukit Kiara seluas lebih kurang 466 ekar dan telah dipersetujui pada tahun 2007 tersebut untuk Jabatan Landscape Negara meneruskan usaha untuk memastikan kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara ini kekal hijau dan dibangunkan sebagai sebuah taman persekutuan berskala besar untuk tujuan kegunaan masyarakat dan warga Kuala Lumpur. Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah merupakan taman persekutuan yang pertama yang dibangunkan di negara ini yang mengekalkan konsep di mana ia merupakan taman yang dibangunkan dan ditakdir urus oleh kerajaan persekutuan yang merupakan taman awam. Konsep yang kita tekankan untuk pembangunan taman persekutuan ini ialah Park and Arboretum. Adalah merupakan satu konsep yang kita mengekalkan ciri-ciri ataupun karakter semula jadi yang bernilai tinggi yang terdapat di dalam taman ini dan juga dia berteraskan kepada sumber jaya landscape yang sedia ada. Di antara matlamat utama pembangunan taman persekutuan adalah untuk menyediakan akses kepada masyarakat tempat ataupun warga kota. Di samping ia menekankan kepada kepentingan untuk dijadikan sebagai pusat penyelidikan dan pembelajaran alam sekitar yang bertaraf antarabangsa. Ia juga merupakan satu usaha untuk menyokong kepada perkembangan industri landscape di mana ia akan menyediakan ruang sebagai satu tapak untuk dijadikan usaha kerjasama ataupun jaringan kerjasama serantau di antara pusat-pusat kajian ataupun taman-taman yang terdapat di rantau ini untuk kita mengadakan penyelidikan dan juga pembangunan di dalam aspek ataupun industri landscape. Jabatan Landscape Negara sebenarnya telah terlibat di dalam pembangunan taman persekutuan ini sejak daripada tahun 2006 lagi, di mana usaha untuk membangunkan taman ini telah diambil tindakan setelah mendapat arahan daripada pihak kerajaan dan pihak Jabatan Landscape Negara berusaha untuk mewartakan keseluruhan taman ini bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain yang terlibat sejak daripada tahun 2006 dan didapati usaha ini memerlukan sokongan banyak pihak kerana tapak ini sebagaimana yang diketahui melibatkan beberapa lot yang lot-lot ini juga merupakan lot yang mempunyai pemilik dan juga ada di antaranya adalah merupakan tanah kerajaan. Alhamdulillah pada 9 Mac 2020 sebahagian daripada keseluruhan kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara ini telah diwartakan iaitu seluas 274 ekar. Secara spesifiknya, kementerian-kementerian yang terlibat adalah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga pejabat-pejabat tanah wilayah persekutuan, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Jabatan Landscape Negara untuk mewartakan kawasan ini dan memastikan kawasan ini kekal hijau di dalam pembangunan Kuala Lumpur keseluruhannya. Taman Persekutuan Bukit Kiara ini adalah merupakan taman awam berskala besar. Ia mempunyai keluasan lebih daripada 250 ekar dan aktivitinya lebih dinamik. Ia memberi ruang rekreasi yang lebih mencabar, yang mana fungsi utama adalah untuk memberi kawasan bagi tujuan rekreasi masyarakat setempat. Dengan itu saya harap dapat memberi penjelasan antara perbezaan antara kedua-dua taman ini. Walaupun lokasinya berdekatan tetapi dari segi konsep pembangunannya agak berbeza. Dia menawarkan ruang untuk masyarakat menjalankan aktiviti rekreasi. Pelbagai cabaran telah pun dihadapi oleh Jabatan Landscape Negara di dalam menguruskan Taman Persekutuan Bukit Kiara ini, tetapi Jabatan Landscape Negara tetap komited dalam usaha untuk memelihara kawasan landscape semula jadi ini sebagai satu kawasan yang perlu dikekalkan sebagai pusat ataupun tempat untuk tujuan rekreasi di samping pengekalan sumber landscape semula jadi, kerana ia merupakan satu aset negara yang sukar untuk kita bolehi, memandangkan terdapat tekanan yang kuat ataupun tekanan yang besar di dalam pembangunan. Kalau kita lihat di kawasan sekitar kawasan Taman Persekutuan ini telah pun membangun sepenuhnya dan kita perlu terus gigih ataupun terus berusaha untuk memastikan tapak ini dikekalkan sebagai
taman persekutuan ataupun taman awam. Di samping ia juga merupakan satu kawasan pengekalan sumber semula jadi di dalam bandar. Jabatan juga berharap supaya pengguna taman ini sama-sama menjaga kebersihan dan mengguna taman ini secara berkhemah supaya apa jua kemudahan yang telah disediakan di kawasan ini dapat diguna sebaik mungkin untuk manfaat keseluruhan warga kota. Di samping itu, Jabatan Landscape Negara juga menggalakkan penlibatan pihak-pihak umum, organisasi awam dan juga orang-orang awam untuk sama-sama jaga persekitaran yang terdapat di taman ini supaya kita dapat mengekalkan persekitaran hidup yang berkualiti dan menyeluruh untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada agensi-agensi kerajaan yang lain yang membantu Jabatan Landscape Negara untuk sama-sama membangunkan taman ini, terutamanya Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia yang telah pun membantu untuk pembinaan ataupun membangunkan curun dan juga membangunkan sumber-sumber air yang terdapat di dalam taman ini. Kami datang hari-hari sebab udara ni segar, bersih. Kalau haus, tak apa sebab ada air semula jadi kat sini. Boleh minum, so asyuk. Anytime. Kalau nak cuci tangan ke, Cuci muka. Ya, sini pemandangan pun indah. Udara sangat segar. That's why kami suka datang sini lah. Yes. Sebenarnya I datang sini 3 bulan, tapi dalam seminggu I datang 3 hingga 4 kali. So almost every day lah, I try to datang every day lah sebab nak unwind my mind. Semua kan, this is the best place. I nak thank you kerajaan sebab dia pastikan maintain tempat ni. Sebab hari-hari I datang sini, I nampak worker dia betul-betul buat kerja mereka dengan teliti sekali. Kebersihan semua jaga. Ia baik juga untuk binatang. I pernah tengok ada ular. Tapi semua ni jangan takut sebab selamat. You ada dalam keadaan yang selamat. So I harap government akan teruskan usaha ni untuk buat tempat ni bagus lah. Tempat ni memang everything adalah, nak pergi trail, nak basikal pun boleh, nak trail jalan pun boleh, and banyak lagi tempat nak di-explore. So tak payah kita jauh. Siapa yang duduk dekat dengan area ni memang untung lah orang. And siapa yang datang dari jauh pun boleh explore lagi tempat ni. Sebab dia kat daripada Damansara ni boleh pergi ke mana Atamas lah, sampai ke mana lah, tak explore habis lagi. But it's a good thing that it's preserved so that we still have tempat yang hijau, tempat greenery for the future untuk anak-anak.